Said Iqmal ataupun dikenali sebagai Da'i Said telah pun ditahan kerana 9 laporan polis. Antara tuduhannya adalah rogol, cabul dan juga seks di luar tabi'i. Ingin tahu lanjut berkenaan dengan tuduhan rogol, tahanan riman dan juga jaminan? Jangan lupa subscribe pada channel kami ini, like dan share video ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Baru-baru ini kita digempalkan dengan kes Said Shah Iqmal atau lebih dikenali sebagai Da'i Said. Ada yang tak tahu kenapa Said ini dipanggil sebagai Da'i Said. Bagi mereka yang tidak tahu, Said Iqmal ada menyertai satu program reality TV atau dikenali sebagai Da'i. Dalam program ini, peserta-peserta dikehendaki untuk membaca Quran atau mungkin menghafal Quran, hafal sunnah dan hadis dan juga mahir dalam sirah Nabi. Jadi adalah dianggap peserta-peserta ini orang yang mempunyai pengetahuan agama. Kebiasaannya, orang yang mempunyai pengetahuan agama ini sentiasa dipandang tinggi dan mereka dianggap mempunyai akhlak yang lebih baik berbanding daripada kita yang mungkin kurang ilmu agamanya. Mungkin juga atas alasan ini telah menyebabkan kita semua terperanjat dan terkejut terdapat dakwaan rogol yang dikemukakan terhadap Da'i Said. Dakwaan rogol di bawah Seksyen 375 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan dalam kurungan 1 yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan juga sebatan. Ianya bukanlah satu tuduhan yang biasa dan membawa hukuman yang berat. Tambah pula apabila mangsa-mangsa ini mengatakan mereka telah diperdayakan dan dibawa ke rumah Da'i Said sehingga berlakunya perbuatan atau jenayah rogol tersebut. Tetapi kita tidak boleh mengadili selagi mana tiada keputusan daripada mahkamah. Setakat hari ini, Da'i Said baru sahaja didakwa di mahkamah dan masih belum diputuskan sama ada Da'i Said adalah bersalah. Da'i Said telah dibawa sebelum ini bermula daripada 26 atau 27 hari bulan November 2020 bagi tujuan reman. Anda perlu tahu apakah itu sebenarnya reman. Reman bukanlah merupakan satu hukuman walaupun anda boleh lihat Da'i Said ada digari dan dibawa daripada Mahkamah Shah Alam ke Mahkamah Petaling Jaya. Tetapi proses reman adalah sebenarnya satu proses untuk membantu pihak polis melakukan siasatan. Reman ini terkandung di dalam Kanun Tata Cara Jenayah yang memperuntukkan berapa tempoh yang sepatutnya reman diberikan. Misalnya, bagi kesalahan berat seperti kesalahan yang memperuntukkan 14 tahun penjara atau hukuman mati, jumlah keseluruhan bagi kesalahan berat adalah selama 14 hari. Misalnya, berdasarkan Kanun Tata Cara Jenayah, bagi kesalahan seperti rogol yang mempunyai hukuman lebih daripada 14 tahun atau kesalahan-kesalahan lain seperti kesalahan bunuh, jumlah reman adalah 7 hari pada kali yang pertama. Dan di dalam tempoh 7 hari ini, pihak polis perlu membuat siasatan. Misalnya, pihak polis ingin mengadakan kawat cam yang memanggil mangsa dan mengarahkan mangsa untuk mengecam pelaku atau kita panggil suspek. Dan kemudian mengambil keterangan daripada mangsa, mengambil keterangan daripada suspek dan juga segala proses siasatan yang perlu. Sekiranya dalam tempoh 7 hari ini pihak polis masih belum dapat menyiapkan siasatan, pihak polis akan sekali lagi pergi di hadapan magistrate untuk mendapatkan perintah bagi reman lanjutan dan pihak mahkamah boleh membenarkan tempoh tambahan sebanyak 7 hari. Bermakna 7 dan 7 hari lagi. Jadi ini adalah bagi kes yang melibatkan hukuman berat melebihi 14 tahun dan juga penjara. Namun demikian, bagi kesalahan-kesalahan yang kurang hukumannya iaitu kurang dari 14 tahun, pihak polis hanya boleh memohon tempoh maksimum bagi reman adalah selama
7 hari, iaitu pada permohonan kali pertama di hadapan magistrate sebanyak 4 hari dan permohonan kali kedua sebanyak 3 hari. Kita lihat di dalam kes Daik Said, dalam kes ini terdapat 9 laporan polis. Bermakna setiap laporan ini perlu disiasat oleh pihak polis satu persatu. Sebab itulah kita lihat Daik Said mula-mula direman di Mahkamah Shah Alam, kemudian dibawa ke Mahkamah Petaling Jaya kerana terdapat laporan polis di Shah Alam dan juga terdapat laporan polis di Petaling Jaya. Walaupun kita faham sebenarnya tempoh reman ini seperti yang diperuntukkan dalam Kanun Tata Cara Jenayah ada limitasi dan had masa, namun demikian kerana terdapat banyak laporan polis, bermakna reman kali pertama untuk kes yang ini, reman kali kedua untuk kes yang ini, sebab itu kita dapat lihat yang mana Daik Said telah ditahan sejak 26 atau 27 November sehingga 10 Disember dan kemudian dia dibebaskan secara jaminan. Timbul pula persoalan, kenapa wang jaminan sehingga RM35,000? Pertama sekali, anda perlu faham apakah itu jenayah rogol. Jenayah rogol bergantung kepada berapa banyak perlakuan ataupun jenayah rogol dilakukan. Kita ambil contoh di dalam kes, misalnya ada Roslan dan ada Siti. Roslan telah melakukan jenayah rogol terhadap Siti pada 1/11/2020. Kejadian berlaku pada pukul 1, pada pukul 3 dan pada pukul 5 pagi. Bermaksud terdapat 3 perbuatan jenayah rogol oleh Roslan terhadap Siti walaupun 1 hari. Jadi, sewaktu pertuduhan yang akan dibacakan di mahkamah terhadap Roslan adalah seperti berikut. Ini saya ambil bagaimana praktis di mahkamah. Jurubahasa akan membaca pertuduhan, misalnya, bahawanya kamu pada 1/11/2020 di antara jam lebih kurang 1 pagi sehingga 1:30 pagi di dalam sebuah bilik di tingkat atas dalam rumah bernombor 1-1 Jalan Desa Meru Ipoh telah melakukan perbuatan rogol terhadap Siti, nombor kad pengenalan sekian-sekian. Dengan itu, kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 376 dalam kurungan 1 Kanun Keseksaan. Nampak? Itu hanyalah perbuatan Roslan terhadap Siti pada jam 1 pagi. Dan kemudian, bagaimana dengan perbuatan jenayah rogol oleh Roslan kepada Siti pada pukul 3 pagi? Terdapat pertuduhan kedua. Misalnya, akan dibaca di mahkamah bahawa kamu pada 1/11/2020 di antara jam lebih kurang 3 hingga 3:30 pagi di dalam sebuah bilik di tingkat atas dalam rumah bernombor 1-1 Jalan Desa Meru Ipoh telah melakukan rogol terhadap Siti, nombor kad pengenalan sekian-sekian. Dengan demikian, kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 3761 Kanun Keseksaan. Dan kemudian, bagi kesalahan pada pukul 5 pagi, sekali lagi, Roslan boleh didakwa di bawah kesalahan yang sama. Jadi, di mahkamah ini sebenarnya dia bukanlah tertakluk kepada berapa jumlah mangsa, tetapi sebenarnya berapa jumlah perbuatan atau perlakuannya. Setakat video ini dibuat, bermakna terdapat 9 laporan polis yang berasingan telah dibuat terhadap Daik Said. Bermakna setiap satu laporan ini akan dibawa berasingan ke mahkamah dan terdapat 3 pertuduhan. Yang pertama iaitu di bawah Seksyen 377B Kanun Keseksaan, iaitu melakukan seks di luar tabi'i. Seterusnya, Seksyen 354 Kanun Keseksaan, kekerasan jenayah dengan niat mencabul kehormatan seorang wanita. Dan akhir sekali, Daik Said turut didakwa di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan bagi jenayah rogol. Bermakna ada 3 pertuduhan setakat video ini dibuat. Setiap satu ini dikendalikan secara berasingan di mahkamah dan wang jaminan juga adalah berasingan. Selepas 15 hari Daik Said ditahan bagi tujuan siasatan, akhirnya Daik Said telah dibawa ke mahkamah bagi tujuan pertuduhan. Yang pertama, Daik Said telah dibawa ke Mahkamah Session
Petaling Jaya bagi tuduhan di bawah Seksyen 377D iaitu seks luar tabi'i. Dalam prosiding ini, Timbalan Pendakwa Raya memohon agar mahkamah tidak membenarkan jaminan, dan sekiranya mahkamah ingin membenarkan jaminan, Timbalan Pendakwa Raya memohon agar jumlah jaminan yang diberikan adalah sebanyak RM100,000 dengan syarat agar Da'i Said tidak mengganggu mangsa. Da'i Said di dalam kes ini telah diwakili oleh peguamnya iaitu Said Amirul. Peguam Da'i Said telah memohon agar pihak mahkamah memberikan jumlah jaminan yang minima mengambil kira atas dasar Da'i Said telah membantu dan memberi kerjasama sewaktu siasatan dan juga mengambil kira atas faktor kedudukan kewangan Da'i Said yang terjejas kerana COVID. Mahkamah telah memutuskan jaminan yang diberikan kepada Da'i Said adalah sebanyak RM20,000 dan kemudian Da'i Said telah dibawa ke mahkamah yang lain iaitu Mahkamah Magistrate Petaling Jaya bagi dakwaan di bawah Seksyen 354 iaitu cabul. Dan kemudian Timbalan Pendakwa Raya telah memohon agar jaminan yang diberikan kepada Da'i Said adalah sebanyak RM100,000. Sekali lagi, peguam Da'i Said iaitu Said Amirul telah memberi alasan yang sama seperti di mahkamah yang sebelum ini. Mahkamah telah membenarkan jumlah ikat jamin sebanyak RM5,000. Pada sebelah petang pula, Da'i Said telah dibawa ke Mahkamah Session Shah Alam bagi tujuan dakwaan di bawah Seksyen 376 dalam kurungan 1 iaitu hukuman bagi rogol. Dan Timbalan Pendakwa Raya bagi kes ini telah sekali lagi memohon agar mahkamah tidak memberikan jaminan kepada Da'i Said. Bermakna Da'i Said dipohon agar dikekalkan di dalam tahanan. Dan sekiranya mahkamah ingin memberikan jumlah jaminan, Timbalan Pendakwa Raya telah memohon agar jaminan tersebut sebanyak RM100,000. Namun demikian, peguam Da'i Said telah menghujahkan bahawa Da'i Said telah dikenakan jumlah jaminan sebanyak RM25,000 yang terdahulu dan kini menanggung keluarga serta mengalami masalah kewangan. Akhirnya mahkamah telah memberikan jumlah jaminan sebanyak RM10,000. Jika ditambahkan bagi ketiga-tiga pertuduhan ini iaitu kes yang pertama, kedua dan ketiga, akhirnya Da'i Said perlu membayar jumlah jaminan sebanyak RM35,000. Dalam kes Da'i Said ini ramai yang mempertikaikan bagaimana sekiranya kejadian rogol itu berlaku dalam tempoh yang lama, tetapi adakah mangsa masih berhak membuat laporan polis? Sebenarnya mangsa adalah berhak untuk membuat laporan polis tanpa mengira adakah ianya melebihi daripada 1 bulan atau 2 bulan. Ada kes-kes yang telah diputuskan di mahkamah apabila kejadian terjadi lebih daripada 1 tahun pun sebenarnya mangsa boleh membuat laporan polis. Misalnya di dalam kes Muhammad Hanif Kasim, apa yang berlaku dalam kes ini, mangsa adalah merupakan seorang yang berusia 14 tahun 7 bulan. Tertuduh telah membawa mangsa ke satu ladang kelapa sawit dan kemudiannya telah memaksa mangsa untuk melakukan hubungan seks. Mangsa kemudian telah dihantar pulang oleh tertuduh. Kemudian mangsa merahsiakan kejadian ini dan beberapa bulan kemudian seorang bayi lelaki telah dilahirkan. Hasil daripada siasatan mendapati bayi lelaki tersebut mempunyai kandungan DNA sebanyak 99.99% bahawa tertuduh adalah merupakan bapa kandung kepada bayi. Jadi adalah disahkan hubungan seks di antara mangsa dan juga tertuduh berlaku pada ketika mangsa berusia 14 tahun 7 bulan. Kemudian tertuduh telah didakwa di mahkamah. Walaupun telah berlaku kejadian ini beberapa bulan yang lalu sehingga menyebabkan seorang bayi dilahirkan, tertuduh masih didapati bersalah dan dihukum di mahkamah. Begitu juga di dalam kes Nur Hasliman Ghazali lawan Pendakwa Raya. Apa yang berlaku di dalam kes ini, mahkamah menyatakan bahawa bagi kejadian rogol ataupun bagi pertuduhan rogol, apa yang perlu dibuktikan oleh Pendakwa Raya adalah elemen penal penetration, bermakna terdapat bukti kemasukan zakat. Dalam kes ini, mangsa telah membuat laporan polis selepas
15 atau 20 hari daripada tarikh kejadian. Namun, saksi yang dipanggil ke mahkamah telah mengesahkan walaupun terdapat kesan koyakan melebihi 72 jam, namun demikian kesan panel penetration tersebut adalah membuktikan bahawa berlakunya kejadian rogot. Jadi di dalam kes ini tertuduh adalah didapati bersalah. Persoalan seterusnya banyak yang ditimbulkan oleh netizen. Katanya, siapa suruh ikut balik ke rumah? Tetapi adakah perbuatan mangsa yang mengikut pelaku atau suspek ke rumah adalah merupakan satu pembelaan bagi kes rogol? Kita kena ingat di bawah Seksyen 375 Kanun Keseksaan ada diberikan definisi apakah itu rogol. Rogol boleh berlaku dalam dua keadaan, iaitu dengan kerelaan dan juga paksaan. Kita mungkin faham sebenarnya rogol melibatkan elemen paksaan, tetapi di dalam ilustrasi ataupun spesifikasi yang diberikan di dalam Seksyen 375 Kanun Keseksaan, walaupun mangsa memberikan kerelaan, sekiranya mangsa diperdayakan, diugut, dipaksa ataupun kerelaan diberikan oleh seorang kanak-kanak bawah usia 16 tahun, ianya masih merupakan pelakuan rogol. Adakah kita boleh menyalahkan mangsa hanya kerana mangsa mengikuti pelaku pulang ke rumah? Jawapannya tidak wajar. Jadi itu sahaja daripada kami. Jangan lupa subscribe dan like kepada channel kami.